أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua, sihat? Baik, alhamdulillah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah inayah, pertolongan dan hidayah yang Allah taala kurnia bekal buat kita. Malam hari penuh barakah ni dapat sama-sama kita saling bertemu, tak lain tak bukan untuk kita menempatkan diri kita di atas sebuah jalan penuh kebaikan, dan jalan tersebut adalah jalan menuntut ilmu pengetahuan, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita untuk memulakan hari dengan meminta-minta kepada Allah dengan membacakan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah buat diriku ilmu yang bermanfaat, berikanlah kepadaku rezeki yang baik lagi halal, terimalah amalan-amalanku, duhai Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sidang penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita menyambung kembali pembacaan kitab kita, kitab Syarah Hisnul Muslim, yang dikarang oleh Syekh Sa'id bin Ali bin Wahhab Al-Qahtani rahmatullahi alaihi wa ghafarallahu lah, yang mana pada pertemuan yang sudah kita telah tamat bab yang ke-88, iaitu cara mendapat perlindungan Allah daripada Dajjal. Dan kita tahu Dajjal adalah seorang lelaki yang membawa fitnah yang paling dahsyat di atas muka bumi ini. Maka Nabi SAW mengisyaratkan kepada kita untuk senantiasa sediakan persediaan, dan Nabi minta kepada kita untuk adakan persediaan dengan meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara-cara yang telah kita bahas pada pertemuan yang sudah. Jadi pada malam hari ini kita akan sambung kepada tajuk yang ke-89, iaitu ad-du'a liman qala inni uhibbuka fillah. Doa untuk orang yang mengatakan kepada kita, sesungguhnya aku mencintaimu kerana Allah. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita baca kepada isi doa yang terdapat pada tajuk yang ke-89 ini ataupun doa yang ke-200 ini, makanya suka saya maklumkan, dalam hidup ini kita sangat berhajat kepada cinta. Dan Allah Subhanahu wa taala saat menciptakan kita pun Allah cipta kita dengan rasa cinta. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Allah, aku adalah Ar-Rahman, aku adalah Ar-Rahim. Rahman Allah Azza wa Jalla ke atas seluruh makhluk di atas muka bumi ini, selama mana mereka berusaha, Allah akan bagi. Muslim ke, kafir ke, munafik ke, binatang ke, siapa sahaja, kalau mereka berusaha, Allah Ta'ala akan bagi. Tapi sifat Ar-Rahim, Allah Ta'ala hanya bagi kepada siapa? Orang beriman. Sebab itu Nabi SAW sebut, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan orang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khair, sesungguhnya seluruh urusan yang berlaku dalam titik kehidupannya dipenuhi dengan kebaikan. Kebaikan yang macam mana? Kalau Allah Ta'ala bagi nikmat, kegembiraan, maka dia akan bersyukur. Kalau Allah Ta'ala beri kepadanya ujian, dugaan, maka dia akan bersabar. Dan Nabi sebutkan, walaysa dzaka illa lil mu'min, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata urusan ni tak akan berlaku kecuali kepada orang-orang yang beriman. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sedia maklum bila kita hidup atas muka bumi ini, kita boleh rasai semakin kita dekat berdamping dengan Allah Ta'ala, semakin rasa tenang, semakin rasa bahagia. Ketika mendapat nikmat, kita bersyukur, dengan jalan kita berkongsi kepada yang lain. Dan ketika Allah Ta'ala uji kita, kita mencari Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak selainnya. Dan itu adalah titik kebahagiaan yang abadi. Sebab ada orang bila dapat rezeki, pum, pergi kelab malam, pum, pergi rumah urut, pelacuran dan semisalnya. Ketika diuji, maka dia salah-salahkan manusia yang lain. Yang paling dahsyat kalau dia salahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu dalam hidup ni kita kena berusaha untuk tambahkan ilmu agar bertingkat pula keimanan. Dan dikala itu Allah Taala menampakkan cintanya kepada kita dengan ucapan Allah dalam Quran, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kata Allah Taala, tolong khabarkan kepada hamba-hambaku duhai Muhammad, sesungguhnya aku Maha Pengampun, aku Maha Penyayang. Jadi jelas
Kita boleh nampak bagaimana cintanya Allah Subhanahu Wa Taala ke atas kita. Saat kita ni melakukan dosa, Allah Taala mengatakan, aku Maha Pengampun, aku Maha Penyayang. Dalam waktu yang sama, dalam Al-Quran Allah Taala kata, dalam hidup ni engkau bukan setakat jaga tali dengan Allah Taala, tapi kena jaga tali dengan manusia. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Allah Taala kata, hendaklah kalian pegang betul-betul tali dengan Allah. Dalam waktu yang sama, kalian pun jangan sampai berpecah belah. Sebab tu kita biasa dengar firman Allah Ta'ala, duribat alaihimudz zillatu aynama thuqifu. Manusia ni sebenarnya di mana sahaja mereka berada, dia senantiasa berada dalam kehinaan. Siapa sahaja yang tak pernah terhina di sisi Allah? Illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Biasa dengar Izzat? Kan ayat tu maksudnya orang yang tak akan dihina-hina oleh Allah, orang yang jaga tali dengan Allah, yang jaga tali dengan manusia. Jadi di sinilah yang saya nak relatekan bacaan-bacaan muqaddimah tadi dengan tajuk kita. Ketika ada orang mengatakan sesungguhnya aku mencintaimu kerana Allah, di sana Allah Ta'ala campak dalam hati kita ni saling rasa sayang, saling rasa cinta. Dengan cintalah akan adanya senyuman mesra. Dengan cinta jugalah akan adanya ucapan tata bicara yang baik akan menerpa. Dengan cintalah akan ada sentuhan. Dengan cintalah akan ada teguran dan semisalnya, dan akhirnya dengan cintalah akan menghantar kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi sebelum saya baca kepada tajuk kita yang ini, hadis yang ke-200 ini, doa yang ke-200 ini, saya suka nak pergi kepada satu hadis yang tak ada dekat dalam muka surat ini. Sebab saya buat sedikit nota, sebab kita nak relate. Okey, hadis ini datang daripada siapa? Daripada Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abi Darda radhiyallahu anhu, dia telah berkata, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kana min du'ai Daud sallallahu alaihi wasallam. Di antara doa yang sering-sering kali dibaca oleh Nabi Daud alaihi salam adalah doa ini. Cuba sebut sama-sama. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amalul ladzi yuballighuni hubbak. Allahumma ij'al hubbuka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'i al barid. Itu saya kata tadi, tak ada dalam buku. Dia tak ada dalam buku. Cuma kita nak relatekan. Nabi SAW sebutkan kepada kita di antara doa yang pernah dibacakan oleh Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam, antara doa yang baginda selalu sebut-sebutkan adalah Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, ya Tuhanku, ku pohon kepadamu agar aku bisa mendapatkan cintamu. Hubbak, kita harap, kita habibi kan, mahabbah, kita biasa dengar perkataan tu datang daripada perkataan hubb, cinta. Jadi sebenarnya cinta siapa yang paling kita berhajat atas muka bumi ni dan juga dekat negeri akhirat? Cinta Allah. Jadi sebab itu ni di antara doa yang selalu dibaca oleh Nabi Daud, Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, ya Tuhanku, ku pohon kepadamu agar aku bisa mendapatkan cintamu. Wa hubba man yuhibbuk, dan dapatkanlah aku cinta orang yang menyintaimu. Apa maksudnya? Bukan setakat cinta Allah, tapi cinta manusia yang baik-baik, yang sayang kepada engkau, wahai Allah. Apa tanda dia sayang Allah? Dia buat apa Allah Ta'ala suruh, dia tinggal apa Allah Ta'ala larang. Wal amalul ladzi yuballighuni hubbak, dan aku pohon kepadamu, wahai Allah, kurniakanlah kepada aku kekuatan agar aku bisa beramal dengan sesuatu yang mendekatkan diri aku dengan cinta engkau. Oh, cantik doa Nabi Daud ni. Kan, kalau kita terjemah satu-satu, maka kita akan nampak betapa para nabi ni begitu puitis ketika minta-minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Muka surat berapa? SI 321. Tapi dia tak ada dekat situ. Yang ni yang saya nak relate kan. Allahumma ja'al hubbuka ahabba ilayya min nafsi wa ahli. Ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah jadikan kecintaan engkau tu ada dekat dalam diri aku, yang mana aku lebih berhajat kepada cintamu lebih daripada diri aku dan family aku. Maksudnya kita sayang diri kita, kita sayang family kita, tapi tidaklah lebih daripada sebagaimana kita sayangkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat tak ketika Nabi jalan dengan Saidina Umar, Nabi tanya,
seberapa banyak engkau cinta aku, wahai Umar? Maka Nabi kata, aku sayang kau half, aku sayang diri aku half. Kan? Aku sayang kau sebahagian lagi aku sayang kat diri aku, nafsi. Jadi Nabi kata, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Di antara kalian takkan pernah dianggap menjadi orang beriman sampai dia mencintai aku lebih daripada dia cinta kepada diri dia, lebih daripada dia cinta kepada mak bapak dia, anak-anak dia dan juga manusia-manusia yang lain. Jadi Sayyidina Umar kata, kalau macam tu aku sayanglah kepada engkau seluruhnya wahai Rasul. Sekarang Nabi kata, al-an tu'min. Sekarang kau telah pun beriman wahai Umar. Nampak tak? So dekat sini yang kita berhajat sangat, cinta kita kepada Allah ni melebihi cinta kita kepada diri kita dan juga family kita. Biasa kalau kita baca Al-Quran, kita akan jumpa firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Allah kata, duhai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian isteri-isteri kalian, sebahagian anak-anak kalian merupakan musuh bagi kalian. Kalian kena berhati-hati dengan mereka. Ini pesanan siapa? Allah. Sebab ada orang sayang isteri tak tutup aurat pun tak apalah, yang penting dia solehah. Anak-anak tak nak semayang pun tak apalah, yang penting dia balik rumah. Khalas. So dia, nampak tak? So dalam waktu yang sama dia tak sedar yang isteri tu dan juga anak-anak tu merupakan musuh. Jadi Allah Ta'ala kata, fahdharuhum, berhati-hatilah dengan mereka. Jangan sampai kalian terduduk, terkalah dengan apa? Rengekkan ataupun rajukkan sang isteri sampai-sampai kalian pun membenarkan yang Allah Ta'ala haramkan, halalkan apa yang Allah haramkan. Dan begitu juga dengan anak-anak. Sebab sebagai anak-anak ni kadang-kadang dia boleh buat sang ayah ni pening kepala, kan? Sang ibu ni boleh pening kepala dengan limit yang tertinggi. Jadi Allah Ta'ala kata, didik daripada kecil. Umur 7 tahun suruh solat. Kalau umur 10 tahun tak nak solat lagi, kena sebat. Okey. Wa minal ma'il barid, ya Allah, jadikanlah cinta engkau tu melebihi daripada aku berhajat kepada air yang sejuk. Apa maksud dia? Kalau kita berada dalam situasi yang sangat dahaga dan juga pada musim kemarau, maka benda paling nikmat adalah air sejuk lah. Air sejuk, al-ma'ul barid. Jadi kalaulah satu keadaan kita sampai kepada situasi yang dipanggil gering, maksudnya memang genting, tak boleh dah nak bikin apa, kita berhajat di kala itu hanya Allah Ta'ala sajalah yang boleh tolong. Demi Allah dan Rasul, jamaah sekalian, teman-teman sekalian, kita patut rasa nikmat dan bersyukur duduk di atas nikmat Al-Quran, sunnah, ataupun nikmat Islam, nikmat iman dan juga nikmat sunnah. Betul. Kalau ikut kepada kapasiti diri saya kira bila diuji satu persatu, bermula dengan pekerjaan, bawa kepada diri sendiri, lepas tu kena pula pada kenderaan, lepas tu bawa pula kepada anak-anak baru ni masuk hospital dan semisalnya, kadang-kadang kita rasa longlai dah. Longlai, wallahi. Nak pergi ke mana, ke kanan ke kiri. Tapi alhamdulillah dengan nikmat Islam, dengan nikmat iman dan juga dengan nikmat as-sunnah, maka kita dapati Allah Ta'ala betul-betul menampakkan kasih sayangnya. Saat kita memerlukan, tiba-tiba ada je yang bertanya, Ustaz okey, sihat ke Ustaz? Macam mana keadaan anak-anak dan kita nampak alhamdulillah Allah Ta'ala hantar orang-orang yang betul bertanya pada waktu yang betul. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sebab itu jangan kita rasa hilang punca bila Allah Ta'ala uji. Baik, jom kita pergi kepada tajuk kita ni. Datangnya hadis ini daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas bin Malik, anna rajulan kana 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dahulunya ada seorang lelaki ni, dia berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famarra bihi rajul, tiba-tiba melintaslah seorang lelaki di hadapan lelaki tadi dan juga di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang lelaki duduk sebelah Nabi. Kemudian melintaslah seorang lagi lelaki. Kemudian berkatalah lelaki yang berada di sebelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala rajulun ya Rasulullah inni la uhibbu hadza. Rasul, aku sayang betul kat lelaki ni. Aku sayang betul pada pemuda ni. Kalau kita sebut ungkapan ni di musim hari ni, mungkin orang akan tuduh kita sebagai gay dan semisalnya lah. Tapi ungkapan cinta di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ni memang jelas.
mereka mengungkapkan dengan rasa penuh dengan semangat, sayang dekat kawan, sayang dekat sahabat, sampai mengadu kat Nabi, ya Rasul, laki yang baru lalu ni aku sayang sangat dekat dia, ya Rasul. Maka bila Nabi dengar, Nabi pun kata, faqala lahu Nabi, a'lam tahu, dah bagi tahu ke belum dekat dia yang kau suka kat dia, atau bukan suka, kau sayang dan cinta dekat dia? Qala la, maka dia kata, taklah wahai Rasul. Maka Nabi pun kata, a'limhu, sampaikanlah, bagi tahulah kepadanya. Qala falahiqahu faqala inni uhibbuka fillah, maka lelaki ini pun dia kejarlah pemuda tadi dan dia pun mengatakan, uhibbuka fillah, sungguh aku sayang dan cinta kepada engkau kerana Allah. Maka lelaki tadi yang mendengarkan ungkapan ini, dia pun reply, inilah dia isinya. Sebut sama-sama, ahabbaka, masuk lagi sekali, ahabbaka alladhi ahbabtanilah, ahbabtanilah. Ada sebahagian riwayat ahbabtani fih. Maksudnya apa? Ketika lelaki yang berada di sebelah Nabi itu kejar pemuda tadi, dia pun mengatakan, sungguh aku sayang dan cinta engkau kerana Allah Ta'ala. Makanya lelaki yang tadi pun dia reply, ahabbaka alladhi ahbabtanilah, semoga Allah juga mencintaimu kerana engkau telah mencintaiku hanya kerananya. Allahu Akbar. Ni nikmat kita hidup dalam agama Islam. Sebab kita dalam agama ni adalah agama salim. Saat kita mencurahkan rasa hati kepada teman kita pun dalam keadaan sejahtera. Dia tidaklah syubhat-syubhat yang timbul di akhir zaman. Tak usah sebutlah, nanti kau kena tuduh gay, nanti kau kena tuduh orang yang suka pada jantina sejenis. Bahaya. Kalau kita belajar kitab Mawsu'atil Adabil Islamiyah fi Daw'il Qur'ani wa Sunnah, bila saya sebut nama kitab ni, mesti otak saya akan melayang ke satu masjid yang pernah kita berkhidmat dululah, kan, di Ampang sana. Sempatlah saya baca beberapa tajuk di bawah kitab tersebut, di dalam kitab tersebut. Maka di antaranya adalah adab bersaudara. Adab bersaudara. Dalam kita ni sama-sama mengaku kita bersaudara dalam agama Islam ini, memang ada anjuran Nabi SAW bukan setakat suruh bagi tahu begini sahaja. Aku sayang dekat engkau SI, aku sayang dekat engkau Abu Lut. Dia bukan setakat itu, Abu Talha dan semisalnya. Tapi Nabi minta, kalau engkau ada rasa rindu dan sayang kepada temanmu, maka pergilah ke rumahnya, ketuklah pintunya, berilah salam, dan saat dia membuka pintu, ucapkanlah, uhibbuka fillah, sungguh aku cinta engkau kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Agak-agak kalau benda tu kita buat hari ni jadi apa? Izzat pergi rumah Abu Talha, ketuk-ketuk, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Abu Talha, nak beli kurma ni, Alhamdulillah, aku sayang kau hanya kerana Allah. Abu Talha tutup pintu, takut menggigil. Dah kenapa ni? Apa? Huruf lain. Tapi zaman Nabi ada juga masalah gay kan? Mestilah ada. Kan, dia mestilah ada. Tapi bagaimana Nabi membentuk sahabat-sahabat Nabi SAW sampai tertegaknya straight seseorang, satu-satu jantina ni, yang lelaki akan condong kepada perempuan, yang perempuan akan condong kepada lelaki. Dan saya teringat ketika saya duduk dengan Ustaz Nur Zamir, kan, ketika dia bercerita dengan kami tentang ayat terakhir daripada surah Al-Muzammil. Surah Al-Muzammil, surah orang yang berselimut, kan. So memang dia kata, pernah tak selama kita dengar Nabi dan para sahabat duduk dekat Mekah selama 13 tahun, kena caci, kena maki, kena bla bla, itu ini apa semua, ada tak sekali kita dengar Abu Bakar, Umar, Ali ke pergi cuit Abu Jahal, ataupun pergi ugut Abu Jahal? Kau kacau, kau siap. Kacau, kau siap. Kacau, siap. Ada sekali tak kita dengar riwayat tersebut? Nah, saya insya-Allah tak akan jumpa. Kecuali Nabi kata jom perang. Peranglah Badar dan semisalnya. Tapi untuk tempoh tu tak ada seorang pun pergi cuit Abu Jahal ke Abu Lahab ke dan semisalnya. Kenapa? Pasal memang Nabi minta para sahabat Nabi SAW untuk betul-betul luruskan niat kerana Allah Ta'ala, sampai menjadikan qiyamul lail itu sebagai senjata yang sangat ampuh. Kau nak ejeklah aku macam mana sekalipun, malam-malam aku akan berdua-dua dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seluruh kesedihan, kegembiraan, rasa dalam hati ini, semua aku cerita pada Allah di waktu malam. Sehingga kan mereka ni menjadi manusia yang kita panggil dicampak ke laut menjadi pulau,
dicampak ke hutan menjadi gunung. Orang-orang hebat semua, Masya Allah, tabarakallah. Sebab tu kita berhajat pada kisah-kisah mereka ni. Nampak tak? Sebab tu bila kita baca kisah Nabi Daud, dan bila sebut tentang Nabi Daud yang kita bacakan tadi, di antara doa Nabi Daud tadi, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk, dan seterusnya tadi itu kan. Nabi Daud ni Allah Ta'ala bagi kepada dia kitab apa? Zabur. Kitab Zabur. Dalam satu hadis Nabi kata, khuffifa ala Daud bil Quran. Allah Ta'ala telah mempermudahkan Nabi Daud untuk membaca Quran. Quran tu maksudnya Zabur lah. Kemudian dia pun panggil dia punya pembantu, tolong bawa pelana aku ini untuk letak dekat atas kuda aku. Sebab sekejap lagi aku nak pergi, nak pakailah, nak tunggang lah, nak bawa kenderaan tersebut. Sebelum sempat, Nabi Muhammad kata, sebelum sempat pelana tadi diletakkan di atas kudanya tadi, kata Nabi Daud, aku dah selesai dah baca Zabur. Aku dah selesai dah baca Zabur, subhanallah. So yang ni saya nak cerita, kadang-kala ada orang kata, ahlan wa marhaban abawan. Ada orang kata, Ustaz, saya rasa tak masuk akal lah. Ada orang satu hari dia boleh khatam 2 kali. Ataupun macam Imam Syafi'i, kita tengok dalam bulan Ramadan dia akan khatam berapa kali? Berapa kali abawan? Imam Syafi'i masuk dalam bulan Ramadan khatam berapa kali? Cerita yang famous tu 60. Means satu hari khatam 2 kali. Bila saya baca dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran pada bab yang kelima, pada poin yang kedua, kita begitu takjub bila Al-Imam An-Nawawi datangkan 2 kali dalam satu hari itu. Bukanlah biasa, tapi boleh berlaku. Dia tak mustahil. Memang boleh berlaku. Pasal datang cerita kepada kami, kata Al-Imam An-Nawawi, seorang lelaki bernama Ibnul Katib As-Sufi. Ibnul Katib As-Sufi, dialah orang yang paling banyak orang riwayatkan dalam sehari dia khatam Quran. Berapa kali? 8 kali. 4 kali di waktu siang, 4 kali di waktu malam. Ibnul Katib. Sebahagian orang dia akan kata, tak logik lah. Pasal saya dengar Masyari Rashid Al-Affasi baca Baqarah pun dah 2 jam 45 minit. Baru Baqarah, belum masuk Ali Imran, belum masuk An-Nisa, belum masuk Al-An'am, belum masuk Ma'idah, bla 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 sampai An-Nas. So kita kata, kadang-kala kita mengukur seseorang itu dengan logik akal kita. Kan? Sedangkan para masyayikh telah menjawab, ada je di kalangan umat manusia yang Allah Ta'ala bagi karamah, kemuliaan, ya Allah Ta'ala tuliz zaman, panjangkan, tuwiliz zaman. Allah panjangkan waktunya walaupun jam kita dengan jam dia sama. Faham tak? Kita rasa antara Mujahid ni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau baca kitab At-Tibyan, dia pernah khatam Quran ma bainal maghribi wal isya. Antara maghrib dengan khatam 30 juzuk. Macam mana? Faham tak? Jadi nak bagi isyarat kepada kita, memang ada di kalangan umat manusia ni Allah Azza wa Jalla khuffifa, Allah mudahkan bagi dia baca Quran. Di antaranya adalah Nabi Daud alaihissalam. Ni saya relate sajalah cerita pasal kita sebut nama Nabi Daud tadi. Okey. Jadi jamaah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sidang penonton sekalian, kita berpatah balik kepada tajuk kita tadi pada muka surat 321 berkenaan dengan doa untuk orang yang mengatakan kepada kita, sesungguhnya aku mencintaimu kerana Allah. Maka reply dia adalah apa ya saya? Ahabbakalladzi ahbabtani lah. Ahbabtani lah. So semoga Allah juga mencintaimu kerana engkau telah mencintaiku kerananya. Jadi dalam hidup ni, itu yang saya kata, kita sangat berhajat kepada cinta. Kita sangat berhajat kepada cinta. Sebab itu Nabi SAW isyaratkan kepada kita beberapa posisi dan keadaan untuk menumbuhkan rasa cinta. Antaranya yang paling basic, tolonglah jaga ucapan salam. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Nak tak aku tunjukkan satu perangai, kalau kalian melakukannya, nescaya kalian akan saling cinta menyintai. Maka Nabi pun kata apa? Afsyus salam bainakum. Yang kedua, untuk menumbuhkan rasa cinta, tahabu. Rajin-rajinlah bagi hadiah. Nescaya kalian akan saling cinta menyintai. Dan memang ucapan yang ketiga Nabi sebutkan, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Cintailah penduduk bumi, nescaya kalian akan dicintai penduduk langit. Dan Nabi kata lagi,
man lam yarham, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana. Aku tak mengaku umat ataupun bukan daripada golongan kami orang yang tak sayang pada budak-budak dan kurang ajar pula pada orang tua. Jelas tak? Jadi di sini Nabi sebut benda ni supaya kita semua sedar hakikat nikmat hidup dalam keadaan penuh cinta ni adalah nikmat sebenarnya, bahagia. Kan? Cuba bayangkan kita baru bernikah di awal-awal perkahwinan, betapa indahnya kehidupan, tapi bila datang sahaja sedikit ujian, maka masing-masing saling berpatah arah. Muka pun tegang, senyuman pun hilang dan seterusnya. Di kala itu, ketika mana ada di kalangannya, di antara dua pasangan saling pujuk memujuk, kita akan dapati cinta akan tumbuh bersemi dan juga dia akan makin erat kecintaannya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga kita langsung tak rasa malu menghidupkan sunnah Nabi untuk mengucapkan uhibbuka fillah. Aku cinta dan sayang kau kerana Allah. Dan setelah kita mendengarkan ada orang mengungkapkan ungkapan ini, uhibbuka fillah, maka balaslah semisal yang dianjurkan, ahabbakalladzi ahbabtani lah. Okey. Kita pergi pada muka surat 322, ambil pada perenggan yang terakhir, ucapan orang itu, semoga Allah juga mencintaimu kerana engkau telah mencintaiku kerananya, yakni kerana Allah. Kita sayang dia kerana Allah, dia sayang kita pun kerana Allah, dan ini adalah sebuah doa dan bukan sekadar berita belaka. Dia bukan nak bagi maklum saja, engkau sayang aku kerana Allah, aku sayang kau pun kerana Allah. Dia bukan nak maklum, tapi ahabbakalladzi ahbabtani lah, dia adalah apa maksudnya? Semoga Allah pun sayang kau sebagaimana engkau telah pun sayang kepada aku kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Khattabi rahmatullahi alaih menjelaskan, artinya adalah dianjurkan untuk saling berkasih sayang dan mengeratkan hubungan. Sebabnya, pasalnya, apabila dia telah menyampaikan kepada orang lain bahawa dia mencintainya, maka hatinya condong dan kecintaannya akan tumbuh. Maksudnya, cinta ni dia bukan hanya sebatas simpanan hati, tapi dia kena luahkan. Dia kena luahkan. Saya kira kalau kita pernah dengar ceramah Ustaz Arman Halim Naro, ghafarallahu lah, kita akan dapat tahu di antara dialog Nabi SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha, di mana Nabi kata, inni la a'lam, sesungguhnya aku ni wahai Aisyah sangatlah mengerti bila waktunya engkau cinta kepada aku dan bila waktunya engkau marah kepada aku. Jadi Aisyah kata, macam mana tu? Macam mana tu kau boleh tahu yang aku pada keadaan tu aku sayang kau, aku suka, dan pada keadaan tu aku marah kau? Jadi Nabi kata, sesungguhnya bila engkau sayang kepada aku, engkau akan sebut la wa rabbi Muhammad, tidak demi Tuhan Muhammad. Tapi kalau engkau marah kepada aku, kau akan sebut la wa rabba Ibrahim, tidak tapi demi Tuhan Ibrahim. Jadi daripada hadis ni, penting seorang suami ni, dia bukan setakat jatuh cinta pada tubuh badan, kekayaan, tapi dalam waktu yang sama bila kita sayang isteri kita, kita kena belajar semua seni yang ada pada wanita. Dia punya memek muka tu. Sebab tu ada pepatah kata, bila perempuan kata tak ada apa-apa, sebenarnya memang ada apa-apa. Kan? Awak kenapa? Tak ada apa-apa. Ada something wrong somewhere dah tu. So maksudnya kita dah belajar seni dah. Biasa tak macam ni. Ataupun kalau kita biasanya nak keluar, yang abang nak keluar, nak ke mana, bla 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 bla, soalannya. Tiba-tiba hari ni, yang abang nak keluar, kita akan kata ada sesuatu telah berlaku. So itu seni dalam rumah tangga, dan SI kena belajar banyak lah, insyaAllah. Sidang penonton, kita doakan semoga dia bertemu dengan Bikran wa Thayyiban cepat-cepat. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita ada 10 minit lagi sebelum kita berhenti, kerana malam hari ni kita berhajat kepada hal luar kawasan dan keadaan. Kita nak masuk kepada satu tajuk yang baru, iaitu doa yang ke-90, zikir ataupun doa yang ke-201. Tajuk yang ke-90, doa yang ke-201, iaitu ad-doa liman arada alaika malahu. Doa untuk orang yang menawarkan hartanya kepada kita. Doa untuk orang
yang menawarkan hartanya kepada kita. Jadi saya pendek cerita, hadisnya ini datang daripada Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Qala, qadima Abdurrahman ibn Auf al-Madinah. Telah datang Abdurrahman ibn Auf ke negeri Madinah. Fa akhan Nabi sallallahu alaihi wasallam bainahu wa baina Sa'ad bin Rabi' al-Ansari. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mempersaudarakannya dengan Sa'ad bin Rabi' al-Ansari. Apa maksudnya? Mempersaudarakan, jadikanlah mereka itu sebagai satu keluarga. Wa kana Sa'ad dha ghina, dan Sa'ad bin Rabi' terkenal sebagai orang yang kaya. Sa'ad bin Rabi'. Faqala li Abdurrahman, berkatalah Sa'ad kepada Abdurrahman, uqasimuka mali nisfain wa uzawwijuka. Aku akan membahagikan hartaku ini menjadi dua bahagian. Satunya kuserahkan kepadamu dan aku akan memberi kepada engkau isteri. Apa maksud memberi kepadamu isteri? Aku akan menceraikan salah seorang isteriku dan aku akan beri kepadamu wahai Abdurrahman ibn Auf. Oh, yang ni maksudnya tingkatan iman yang padu lah. Saya kira lah. Tak tahulah iman kita berbeza-beza kan. Kalau dalam wallet kita tu ada duit ungu berkeping-keping, duit hijau pekat berkeping-keping, ada duit oranye, duit merah, duit hijau dan juga duit biru yang berkeping-keping, kadang-kala kita tetap juga menjadi si pengecut yang nak tarik walau sekeping duit ungu tadi. Betul tak? Maksudnya duit 100 tu lah, rasa takut sangat nak bagi. Tapi Nabi SAW mendidik orang-orang Ansar sampai mereka punya tahap iman bukan setakat bahagi sebahagian harta. Kalau ada 2 juta, bagi juta lagu tu je. Malah sampai sanggup menceraikan isteri dan memberi kepada muhajirin. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Qala barakallahu laka fi ahlika wa malika. Sebut sama-sama. Barakallahu laka fi ahlika wa malika. Kita kena belajar satu keadaan dekat sini, walaupun cerita ni tak habis lagi. Walaupun tak ada member kita tawar lah adik dia sebagai untuk jadi isteri kita ke kan. Kakak dia jadi isteri kita ke. Tapi once ada orang tiba-tiba nak belanja kita makan, nak belanja kita minum. Ini di antara doa yang betul-betul kita nak kena amalkan. Barakallahu laka fi ahlika wa malika. Semoga Allah Ta'ala beri keberkatan pada ahli familymu dan juga kepada hartamu. Dalam hidup ni kita berhajat kepada barakat juga sebenarnya. Sebab tu tak habis-habis kita bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam tu ada doa barakah. Sebab bila harta yang banyak tapi tak ada nilai barakah, dia akan terasa cepat hangus, cepat habis dan kita rasa ke mana dia pergi. Tapi ada orang yang hartanya sedikit tapi dia rasa keberkatan hidup. Dengan sedikit tu dia boleh belanja orang makan, dengan sedikit tu dia boleh bagi sedekah dekat rumah anak yatim, dia boleh bagi sedekah dekat masjid, dekat tabung masjid. Dengan sedikit tu ada orang minta bantuan dalam, dia boleh bagi. Tapi dia sendiri pun sedar, aku tak berkecukupan. Bukan tak berkecukupan, aku tak banyak harta macam orang lain. So padanya ada keberkatan. Jadi sebab itu tengok apa ucapan Abdurrahman bin Auf, barakallahu laka fi ahlika wa malika. Semoga Allah memberkatimu wahai Sa'ad. Memberkati dirimu dan ahli keluargamu serta hartamu. Dulluni ala suqi, tolonglah tunjukkan aku di manakah adanya pasar. Ini permintaan siapa? Abdurrahman bin Auf. Dia minta kepada Sa'ad, tunjukkan aku mana pasar. Falamma raja'a hatta istafsala aqtan wa samnan. Maka tidaklah dia balik-balik daripada pasar sehinggalah ketika dia pulang dia membawa keju dan juga mentega. Dia bawa keju dan juga mentega. Fa'ata bihi ahli manzilahu. Dia pun jamulah family dia makan keju dan juga mentega. Famakathna yasira, ataupun famakatha yasira, tak lama kemudian, au masya Allah, ataupun sebatas kehendak Allah Subhanahu wa taala, faja'a wa alaihi wadurrun min sufrah. Abdurrahman pun berjalan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pada dirinya ada bekas minyak wangi yang berwarna kuning. Ada bekas minyak wangi yang berwarna kuning.
Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Mahyam. Nabi tanyalah, ni apa dia ni? Bekas kuning ni. Tengok apa kata Abdurrahman bin Auf, ya Rasulullah, tazawwajtu imra'atan minal ansar. Aku baru berkahwin dengan seorang wanita Ansar. Qala ma suqta ilaiha. Maka setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bertanya, apa mahar yang telah engkau bagi kepada wanita tersebut? Maka kata Abdurrahman, nuwatun min zahabin aw waznun nuwatin min zahab. Sungguh aku telah berikan kepadanya sebutir emas ataupun senilai harga sebutir emas. Qala aulim walau bisyah. Nabi kata, buatlah kenduri walaupun hanya dengan seekor kambing. Adakan majlis walaupun dengan seekor kambing. Banyak pelajaran dalam hadis ni. Satu, ucapan baik. Barakallahu laka fi ahlika wa malika. Dan yang kedua, kita tengok dekat sini, sahabat-sahabat kahwin ada ketika tak jemput Nabi pun. Betul tak? Kalau tak, Nabi mesti tahu ni tanda apa benda ni. Rupa-rupanya Nabi tanya, Mahyam, apa tu? Maka dia kata, aku baru menikah ni, ya Rasul. Dan benda ni juga berlaku kepada Uthman ibn Affan. Nabi tanya, apa ni? Semalam aku menikah baru. Nabi tu, barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair. Kalau kita agak-agak jadi ada title, kemudian kita ada geng-geng yang rapat dengan kita, tak ajak kita pergi makan nasi lemak belakang Makoba lama tu kan, pecah hati terus left group pasal apa? Pasal tak kena ajak aja pun. Betul ya jemaah sekalian? Di sini saya kata ada pelajaran yang sangat banyak. Nabi tak tahu sahabat menikah, cuma Nabi nampak asar, kesan ada bekas minyak wangi hak kuning kat pipi, kat muka. Mahyam apa ni? So dia pun kata, semalam aku menikah, ataupun aku baru menikah, dan kesan tu masih melekat lagi di wajah. So, itu Nabi tanya, bagi hantaran apa? Bagi mah. So Nabi kata, buatlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing. So maksud ni war-warkan. Yang di sini Nabi minta supaya diwar-warkan, supaya tak jadi apa? Fitnah. Sebab tu orang yang paling utama untuk dijemput dalam walimah selain daripada orang miskin adalah jiran. Nabi kata tak ada keberkatan dalam satu-satu majlis kalau tak diundang orang miskin ataupun fakir. Tak ada keberkatan. Sebab tu kita jangan terlalu nak buat apa kita panggil satu-satu majlis. Jangan duk fokus dekat yang setaraf aja. So memang nak kena jemput juga jiran-jiran yang memang kita tahu, yang ni memang tak berkecukupan, dan dia kalau aku jemput dia makan mesti dia happy, dan kalau aku bagi pula tapau, dia akan berbahagia 1-2 hari. Dia boleh panaskan dan semisalnya. So biar ada keberkatan. So ini pelajaran-pelajaran yang kita dapat belajar dalam hadis ini. Jadinya main point, kata kuncinya, keyword dekat dalam pelajaran kita pada hari ini adalah lafaz barakallahu laka fi ahlika wa malika, saat ada orang menawarkan hartanya kepada kita. Dan benda ni memang demi Allah dan Rasul dia berlaku lah kepada saya dalam 1, 2, 3, 4 hari ni. Ketika memang kita tersentak dengan dugaan dan ujian Allah Subhanahu wa taala, tiba ada orang yang telefon, apa khabar, sihat ni? Kita pun ceritalah, dan kita kata saya tak umumkan kepada masyarakat, kepada teman-teman yang lain yang sedang diuji begini. So dia kata, kalau saya tawarkan bantuan wang sebanyak ini, harap sudi terima. Alhamdulillah, kita telah pun mengamalkan ataupun telah mempelajarinya sekian lama. Maka syukur, kita bukan setakat ucap terima kasih, bahkan kita telah pun menghidupkan apa yang pernah dihidupkan oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz barakallahu laka fi ahlika wa malika. Semoga keberkatan buat dirimu, ahli keluargamu, dan juga kepada hartamu. So kalau yang bagi tu perempuan, kita gantilah dengan ki. Barakallahu laki wa fi ahlaki wa fi amwalaki atau wa fi maliki wa fi maliki. Tapi kalau kita rasa nak selamat, kita pakai kum terus lah. Macam kita duk sebut selalu-selalu tu kan. Barakallahu lakum fi ahlikum wa fi amwalikum. Pasal dah pakai jamak dah kan, tak jadi malikum dah, jadi amwalikum. Pasal mal ni dia macam apa kita panggil? Singular, mufrad. So kalau jamak dia jadi amwal, jadi jamak taksir. Jelas tak? So Allah Ta'ala alam. Ada soalan? Kot? Tanya? Tak tanya lagi. Suara merdu.
Sebab itu bila Nabi SAW lalu dekat depan rumah Abu Musa al-Ash'ari di waktu malam, tengah pagi, Nabi break kat situ. Nabi duduk sampai habis main subuh besok tu. Nabi pun jumpa Abu Musa al-Ash'ari. Nabi kata, sesungguhnya wahai Abu Musa, engkau telah dikurniakan dengan serulingnya Nabi Daud alaihissalam. Terkejut dia. Abu Musa kata, dari mana engkau tahu wahai Rasul? Kerana malam hari tadi aku singgah dan aku dengar bacaan kau dengan bacaan yang begitu baik. So kata Abu Musa, kalau aku tahulah kau berada dekat depan rumah aku, nescaya aku akan lebih memperbaguskan bacaan aku. So Nabi Daud dalam sebahagian athar dan riwayat menceritakan ketika dia baca Zabur, burung-burung pun berhenti berkepak tengah terbang pasal dengar suara yang begitu mukjizat Nabi Daud lah. Antaranya adalah suara. Tapi hati-hati dengan suara, jangan sampai jadi sombong dan sampai jadi belagak. Soalan lain? Barakallahu fiik. Sahih. Budaya Ansar. Ya, meletakkan tanda tu. Kenapa? Dia gini, bila orang Ansar menikah, tiba-tiba jemput Nabi SAW datang untuk makan kenduri. Tiba-tiba Nabi nampak dalam majlis Ansar tu sunyi sepi. Nabi kata, ni bukan kebiasaan orang Ansar. Orang Ansar kalau bermajlis dia suka kepada gendang. So Nabi pun kata, panggillah orang-orang untuk bergendang. So dekat situlah yang terbitnya hukum boleh lah kalau alat muzik yang dibenarkan antaranya adalah gendang. Jadi memang ada anjuran kalau dalam majlis, silakan ada sedikit hiburan. Qasidah ke, nak puji Nabi SAW, nak qasidah, nak puji Allah Azza wa Jalla, nak sedikit gendang, silakan. Apa Wan? Okey. Sama. Boleh, tak jadi masalah. Pasal tengok dia bukanlah tidak dia bersifat umum. Sama juga macam tadi tu. Ahabbakal ladzi ahbabtanillah. Ada je yang baca ahabbakal ladzi ahbabtani fi. So barakallahu fikum, barakallahu lakum. Lam dengan fi tu dia punya penggunaan tu kena pada kedua-dua situasi. Nak pakai la pun boleh, nak pakai fi pun silakan. Boleh tak? Barakallahu fik. Kan? Okey, Abu Talha. Settle lah. InsyaAllah yang baik datang pada Allah Azza wa Jalla, yang lemah datang pada diri saya dalam menyampaikan. So insyaAllah pada pertemuan akan datang kita sambung pada tajuk yang ke-91, doa bagi orang yang melunasi hutangnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi